Yang keempat, jinayat, undang-undang. Jinayat tu undang-undang. Undang-undang ikut Islam. Ni undang-undang tak ikut Islam, saya sebut dah tadi kan. Pemerintahan tidak ikut. Dulu-dulu Kedah saya tak pasti. Tapi kalau di Melaka, hukum konun Melaka, hudud. Pergilah dekat Museum Melaka, ada gambar kena potong tangan orang mencuri, kena sebat. Maknanya Melaka dulu, zaman Parameswara, zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu sudah melaksanakan hukum hudud, hukum Islam yang dibawa oleh saudagar-saudagar. Sebenarnya bukan saudagar, tapi ulama-ulama daripada Yaman. Lepas tu kalau siapa-siapa pergi Yaman, dia tengok orang Yaman pakai kain pelikat. Sebenarnya kita pakai kain pelikat ni ikut budaya Yaman. Sebab Yaman yang datang ke negara kita menyebarkan dakwah Islam. Tapi dalam buku sejarah sekolah kebangsaan, dia tulis saudagar-saudagar Arab. Itu bukan saudagar, itu ulama sebenarnya. Begitu juga British datang ke negara kita. Mula-mula dia hantar Portugis, gagal sebab ulama-ulama kita hebat. Tok Kupaloh, bila Portugis datang nak menawan tanah Melayu ni, Tok Kupaloh seorang wali Allah, dia pakai serban. Dia sengitkan serban, sengit kapalnya. Pusing terbalik kapal. Nampak? Jangan buat main ulama dulu. Amalannya kuat, zikirnya kuat. Allah beri pertolongan. Hari ni kita cakap tak jadi apa-apa. Sebab amalan kurang, zikir kurang. Allah tak berikan pertolongan. Sebab apa? Sebab masih lagi kita sokong perkara-perkara yang mungkar. Kita sokong perkara-perkara yang haram. Nampak? Itu sebab tak dapat pertolongan daripada Allah. Hari ni Islam diinjak-injak oleh orang kafir. Nampak? Aduh. Bila tak naik? Dia kata dalam buku sejarah, British datang sini, datang tanah Melayu sebab nak ambil rempah ratus. Persoalannya, bila pula dia makan rempah ratus British? Bila pula dia buat asam gulai? Nampak? Nak ambil rempah ratus, buat apa kejadah ya? Nah, dia bukan sebenarnya nak ambil rempah ratus, tapi dia tahu waktu tu Kesultanan Melayu Melaka ada hubungan dengan kerajaan Turki Utsmaniyah. Maryam yang ada di kota Formosa tu, itulah Maryam yang dihadiahkan oleh kerajaan Turki Utsmaniyah. Kerana kerajaan Turki tahu negara Islam di sini di tanah Melayu sedang berperang dengan tentera kafir, maka kerajaan Turki hantar bantuan. Palembang hantar bantuan. Waktu tu kita kuat, link Islam kita kuat seluruh dunia. Sebab tu mereka payah nak masuk. Dia datang bukan nak ambil rempah ratus, tapi dia nak jajah sebab dia tak nak bagi Islam tersebar di sini. Dia nak sekat Islam tu. Ini semata-mata kerana agama, bukan kerana tanah, bukan kerana yang lain. Begitu juga dia serang Afghanistan yang dulu, serang Iraq yang dulu, bukan kerana minyaknya, bukan kerana nukliernya, bukan kerana Talibannya, bukan kerana Osamanya, tapi kerana agama. Buka sikit minda tu. Jangan pakuk gitu. Cahaya cakap TV 3 suku. Nampak? Tu cahaya media-media yang mempengaruhi dapat pengaruh daripada barat. Sokong sangat. Hari ini dia berjaya menunjukkan bahawa barat itu hero, Amerika itu hero, sampai kita takut nak lawan dengan dia. Hari ini Amerika memperlekehkan umat Islam seluruh dunia dengan mengisytiharkan Baitul Maqdis, Jerusalem adalah ibu kota Israel. Apa umat Islam boleh buat? Dia cakap dia seorang-seorang dia. Kalau dia cakap tu ramai-ramai, ada geng-geng di negara-negara lain cakap, nampaklah juga dia macam takut juga. Ni dia pelekeh kita, seorang-seorang dia cakap. Baru lantik jadi Presiden Amerika, terus cakap gitu. La ilaha illallah. Nampak? Dia pelekehkan kita. Dia tahu, alah, mereka takkan berani lawan aku. Tuan-tuan, kalau kita nak lawan Amerika, apa masalah? Saya kata, patut Malaysia menghantar tenteranya, komando-komandonya, skuad-skuadnya, serang Amerika. Tiba-tiba ada orang kata, apalah ustaz ni cakap, macam tak ada akai. Dia kata, kok mana pula? Malaysia kecil kenenot lah ustaz, nak lawan Amerika yang besar kedabak. Sebab apa? Sebab dia nampak musuh besar, dia tak nampak Allah Maha Besar. Sebab tu saya cakap tadi, semayang. Semayang tu kehidupan. Sebab tu dimulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mayang faham Allah Maha Besar. Luar semayang dah tak faham Allah Maha Besar. Tu yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Nanti akan ada dialog antara hambanya, makhluk dengan Tuhan. Allah akan kata, kazabta, engkau penipu, engkau pembohong.
Apa pula bohong? Allah, saya semayang. Memang kamu semayang, tapi kamu pendusta. Dalam semayang kamu kata aku besar, luar semayang kamu nampak aku kecil, manusia lebih besar. Sehingga kamu nampak Amerika lebih besar, kamu takut kepada Amerika, lebih takut kepada aku. Ngak aku kau tak takut, tapi ngak Amerika engkau takut. Tak tahulah Perdana Menteri negara mana dia pergi jumpa Presiden Amerika Donald Trump tu. Nah, dia kata apa? Siapa musuh Amerika, musuh Malaysia juga. Allah Rabbi. Seolah-olah kata-katanya itu mewakili seluruh penduduk Malaysia. Kita tak setuju. Siapa yang redha jadi kafir kamu, jadi munafik kamu, sebab kamu bersekongkol dengan Amerika. Allah sebut dalam suratul Maidah, surah yang kelima, pada ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapat. Berkawan dengan Yahudi, berkawan dengan Nasrani. Yahudi itu Israel, Nasrani itu Amerika. Tapi dalam Quran tak sebutlah. Nah, la tattakhidul Israel wa Amerikai, tak ada sebut gitu. Cuma nak suruh kita buka fikir siapa yang dimaksudkan dalam Quran, Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu Kristian. Nah, Amerika penganutnya agama apa? Kristian. Itulah Nasrani. Israel Yahudi. Tak nampak lagi? Duk kawan lagi? Patut halau kedutaan dia. Nampak? Dah buat apa takut sangat dengan dia? Dah boleh buat apa dia? Kan? Satu peristiwa di zaman Nabi, perang Badar. Itulah perang besar yang pertama dalam sejarah Islam. Sahabat-sahabat Nabi keluar pergi berhijrah. Ni ada dua cerita, saya cerita yang pertama dulu. Keluar pergi berhijrah, ikut Nabi pergi ke Madinah. Sampai di Madinah mendengar kabar barang-barang yang ditinggalkan di Mekah milik umat Islam dirampas, dirompak, dicuri. Kemudian barang-barang tu dibawa ke Syam, dijual di sana. Yang bawa ni Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu belum memeluk Islam. Sebab Abu Sufyan peluk Islam selepas Fathul Mekah, selepas pembukaan kota Mekah. Masa tu dia kafir lagi. Dan dia juga yang bawakan barang-barang rampasan umat Islam, dijualnya di bumi Syam. Kemudian dia nak balik. Sahabat-sahabat tahu mereka nak balik. Badar sini, Madinah sini. Maknanya Badar ni dekat dengan Madinah. Syam sini, Mekah sini. Dia nak pergi balik Mekah, dia tak boleh lalu Madinah. Memang kena sekat dengan Nabi. Jadi dia pesong sikit lalu kot sini nak balik ke Mekah. Tapi sahabat-sahabat dapat tahu. Sahabat-sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, itu barang kami ya Rasulullah. Mereka curi, mereka rompak. Kami nak hak kami balik. Nabi tak jawab lagi sebab belum datang keputusan daripada Allah. Telah sampai keputusan daripada Allah, Nabi kata, jom kita keluar pergi berjihad. Perang, kita akan rampah balik barang-barang yang mereka curi daripada kita punya. Tapi dengan syarat, Nabi kata, kita kena pergi sampai di Badar sebelum mereka sampai. Maka diutus namanya Busaisah, salah seorang sahabat, untuk jadi pengintip. Busaisah pergi jengok di manakah kedudukan Abu Sufyan. Busaisah bagi tahu Abu Sufyan belum sampai lagi. Maka Rasulullah kata, jom kita gerak. Masa nak gerak tu ada beberapa pemuda minta izin, ya Rasulullah, kenderaan kami tinggal dekat rumah, ada dekat kota, kat bandar. Boleh tak kami balik jap, nak ambil kuda, nak ambil unta, nak ambil pedang, nak ambil perisai. Boleh tak ya Rasulullah? Padahal tadi mereka datang jumpa Nabi memang nak perang dah. Tiba-tiba nak minta balik pergi ambil barang. Nabi kata tak payah. Siapa yang kelengkapannya sudah sedia ada, sudah bersiap, kita pergi. Sebab tu masa tu tentera muslimin sikit, tak ramai. Sebab yang ni saja yang betul-betul sedia, yang memang dah ada pedangnya, dah ada perisainya, dah ada kudanya, lengkap. Yang tu yang pergi. Yang tadi yang tak lengkap, tak pergi. Nak menunjukkan apa sini? Kalau betul sungguh kamu sayang pada agama, kamu mesti dah buat persediaan. Ini kamu tahu dah Islam tu ditentang, kamu tahu dah Islam tu diinjak-injak, tapi apa persediaan yang kamu buat? Masih lagi tinggal senjata kamu di rumah. Nampak? Sebab tu Nabi tak layan orang macam ni. Ini orang yang tidak ada persediaan terhadap agamanya. Maka pergi. Pergi tu tentera muslimin diketuai oleh Rasulullah sendiri.
Dan tentera yang berjalan kaki 313 orang. Yang naik kuda 2 ekor saja. Yang untanya pula bilangannya 70. Nah, satu riwayat sebut begitu. Kemudian Abu Sufyan dapat tahu bahawa Nabi Muhammad membawa tentera muslimin daripada Madinah. Maka Abu Sufyan hantar dia punya SB. Namanya Damdam. Damdam, kamu pergi ke Mekah, bagi tahu ke Abu Jahal bahawa Nabi Muhammad nak serang kita ni. Minta backup. Berlarilah Damdam bagi tahu ke Abu Jahal. Abu Jahal pun persiapkan tenteranya di Mekah dan bergeraklah. Ketuanya dikutai oleh Abu Jahal dan tentera yang berjalan kaki 900 orang, yang naik kuda 100 ekor, yang naik unta 170. Jadi kalau tambah-tambah, tentera kafir 1000 lebih, tentera Islam 300 lebih sahaja. Maknanya jumlah yang sikit lawan jumlah yang banyak. 300 lebih ni kalau kita kali 3 pun tidak memadai dengan 1000 juga. 300 campur 300 campur 300 baru 900, tak sampai 1000 juga. Maknanya kecil sangat bilangan tentera Islam waktu tu. 1:3. Mana kalau ikut logik, kalah ke menang? Kalah. Tapi dalam sejarah kata apa? Menang perang Badar. Nampak? Sahabat tak takut walaupun dia kecil. Ini kita Malaysia punya ramai umat Islam takut juga dengan mereka. Negara Islam punya banyak takut juga dengan mereka. Nampak? Umat Islam dulu sikit tak takut walaupun dia tahu bilangannya 300. Bilangan musuh ramai. Kenapa? Ajaran Nabi. Bila dah berbaris semua tentera muslimin, Rasulullah naik kudanya berjalan daripada kanan pergi ke kiri untuk nak cek barisan tentera ni. Naik kuda, jalan. Jalan dalam keadaan Nabi berjalan, sambil itu Nabi berkata, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Nabi kata pada para sahabat. Apa maknanya? Pergilah kalian ila jannatin, kepada syurga, arduhas samawati wal ard, yang syurga itu seluas langit dan seluas bumi. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi nak bagi tahu depan hampa tu bukan musuh, depan hampa tu bukan kafir, tapi depan hampa itu adalah syurga seluas langit dan bumi. Bila sahabat-sahabat dimotivetkan oleh baginda Nabi bahawa depan tu syurga, berlumba-lumba tak nak pergi. Ada rasa takut lagi? Tak ada. Sebab tu Nabi mengajar para sahabat bukan hanya berani mati, tapi Nabi ajar para sahabat berlumba untuk mati. Bercita-cita nak mati di jalan Allah. Tidak takut, tidak gentar langsung kepada musuh. Besar mana pun musuh, dia tak ada masalah. Sebab dia tahu sama ada dia menang dapat tawan atau dia kalah dia mati, tetap dia menang kerana matinya mati syahid. Kalau tak menang di dunia, menang di akhirat. Nah, itu yang menyebabkan tentera umat Islam kuat. Itu yang menyebabkan tentera umat Islam berani. Tapi hilang sudah semangat ni. Bila Nabi cakap itu, Nabi jalan. Nabi jalan di depan satu anak muda. Anak muda ni dalam riwayat kata sedang duduk di atas kuda. Matanya tepat memandang kepada musuh, langsung tidak berkelip. Sambil di tangannya ada 3 biji kurma yang dia sedang makan. Bila Nabi lalu depan dia, sahabat ni tadi, pemuda ni namanya Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Dia menyapa Rasulullah. "Ya Rasulullah," dipanggil Nabi. Nabi pun berhenti kuda ni. Nabi toleh ke arah dia. Apa dia? Dia pun berkata kepada Nabi, "Jannatun arduhas samawati wal ard." Ya Rasulullah, sungguh ke syurga seluas langit dan bumi? Dia nak mengesahkan, bukan dia tak percaya. Nabi kata apa? "Naam." Iyalah. Kemudian secara tiba-tiba pemuda ini mengatakan, "Bakhin, ya Rasulullah." Hadis ini terkenal dengan hadis bakhin. Apa makna bakhin? Maksud bakhin, pemuda ni kata, maksudnya bagus. Maknanya bila dia dengar syurga tu seluas langit bumi, dia kata, bagus. Lantas baginda Nabi pun menjawab, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin." Kenapa tiba-tiba kamu kata bagus, wahai si pemuda? Maka apa jawab pemuda ini? "La wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Bagus sungguh Masjid Bakarang punya jemaah.
Sebab selalunya kalau saya cerita, saya cakap bahasa Arab, kemudian saya terjemah dulu, baru dia angguk. Tapi sini, terjemah tak lagi, angguk dah. Maknanya dia faham bahasa Arab. Power, bagus. Kata pemuda ni tadi, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, illa raja'ata an akuna min aliha, melainkan di dalam hatiku ini hanya berhasrat, minta berharap-haraplah semoga akulah menjadi penghuni syurga yang engkau maksudkan ya Rasulullah. Nah, itu je harapan dia, menjadi ahli syurga. Kemudian apa kata baginda Nabi? Fa innaka min ahliha. Apa maksud fa innaka min ahliha? Sesungguhnya engkau salah seorang daripada penghuni syurga itu. Nabi bagi jaminan kepada pemuda tu, sungguh engkau salah seorang daripada penghuni syurga tu. Ayah-ayah ibu sekalian, andai katalah perkataan yang sama ditujukan kepada kita, fa innaka min ahliha, kamu salah seorang daripada penghuni syurga, apa agaknya reaksi kita? Manalah tahu. Contoh aja, Masjid Bakar Arang menjemput seorang syekh daripada tanah Arab, daripada Madinah. Kebetulan pula syekh tu memang keturunan baginda Nabi. Janggutnya saja panjang sampai ke pusat. Dahsyat, ini syekh betul-betul syekh hebat ni. Dia cakap Arab ni, Melayu dia tak pandai sebab dia betul-betul pure Arab. Bila dia ceramah, ada orang penterjemah tolong terjemah. Habis ceramah, semayang isyak. Habis semayang isyak, syekh ni pun nak balik, nak keluar. Tiba-tiba dalam ramai-ramai manusia kita yang ada dalam jemaah ni, syekh tu tunjuk kat kita. Kita seorang je pula tu, dia tunjuk kita, fa innaka min ahliha. Kita pun tak faham. Naam. Tanya kawan, apa syekh cakap? Syekh kata hang tu ahli syurga. Tengok macam mana joget. Wih, seronok. Tengok esok tak datang dah Masjid Bakar Arang. Awak tak datang ni? Kawan kita ni lama dah tak nampak datang masjid. Kenapa sakit kot? Jom kita pergi jenguk dia kat rumah. Pergi. Tengok elok je. Siap main golf lagi depan rumah. Sehat je, ingat kan sakit. Weh, awak hang tak pergi masjid dah ni? Hang tak ingat malam hari tu? Syekh tu kata apa kat aku? Fa innaka min ahliha tu. Hang tahu apa maksud dia? Engkau tu ahli syurga. Aku dah dapat dah. Ampau tak dapat lagi. Rajin-rajin pi. Aku tak apa. Nampak? Ni kadang-kadang orang merasa dirinya baik dah. Rasa dirinya bagus dah, ahli syurga dah. Tetapi tidak ada pada pemuda ini. Walaupun Nabi sudah bagi jaminan dia salah seorang ahli syurga, tidak menggenturkan atau tidak melemahkan akan semangat dia yang asal. Malah semangatnya bertambah-tambah lagi, berkobar-kobar lagi, sehingga dia membebel seorang diri. Bila Nabi dah jalan, dia pun cakap seorang-seorang dia, la in ana haitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Dia kata, orang yang dekat dengan dia je dengar. Apa maksud dia? Dia kata, seandainya aku kena habiskan 3 biji kurma yang ada kat tangan aku ni, aku kena makan dulu kurma ni, lepas tu baru Nabi bagi arahan serang, baru serang, aku pun lawan pedang, lawan. Akhirnya ada satu pedang musuh tercocok kat badan aku tercocok, jatuh aku daripada kuda, mati, baru masuk syurga. Lambatnya masuk syurga, dia kata. Padahal lambat kau mana? Sekejap lagi nak perang dah. Tapi dia kata lambat nak masuk syurga. Habis apa dia buat? Fabima kana ma'ahu minat tamri. Dia ambil kurma yang ada di tangannya, dia campak, dia buang, dia sentak tali kudanya, terpacak kudanya, dia berlari dengan kudanya menuju ke tempat musuh sambil laungan takbir yang sangat kuat. Allahu Akbar. Dia keluarkan pedangnya menghayun ke arah musuh untuk menewaskan musuh seorang diri. Sebab apa? Tak sabar nak mati syahid. Nabi dengar, Nabi nampak, Nabi diam, tak terkata apa-apa, terkelu Nabi. Para sahabat yang lain pun terdiam melihat tingkah laku dia. Semua tak berkata apa-apa. Akhirnya belum sempat dia sampai ke tempat musuh, beratus panah tercocok di badannya. Ada satu riwayat mengatakan lembing dan tombak juga tertusuk di badannya. Akhirnya jatuh rebah dia daripada kudanya ke atas padang pasir dan berlumuran darah. Matilah dia sebagai mati syahid yang pertama dalam perang Badar. Kemudian Nabi SAW tanya para sahabat, wahai sahabat-sahabatku semua,
Siapa dia pemuda yang berani menyerang musuh seorang-seorang diri ni? Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, itulah pemuda yang bertanya kepada engkau tentang hal syurga tadi, ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Nabi tak marah sikit pun. Nabi tersenyum. Nabi kata, dia telah mendapat apa yang dia nak. Sebabkan dia nak syurga, maka dia telah mendapat syurga.